Betul. Tetapi kita perlu faham sejarah yang melibatkan suatu peristiwa, suatu kerajaan yang beratus tahun dahulu, beribu tahun dahulu, dia punya unsur-unsur spekulatif tu ataupun unsur andaian tu dia sangat tinggi lah. Kan? Jadi ini adalah antara permasalahan bila kita nak bincang pasal Funan. Anda sedang mendengar siaran Teh Tarik Podcast dibawa oleh kawahbuku.com. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama lagi kita di dalam siri Menjadi Malaysia bersama aku Azan Safa, Mat Koi dan juga Nisa di belakang. Nama lain pula Iskandar ni, Iskandar. Mana Iskandar tiba-tiba Nisa terkejut aku. Iskandar dia kan dia berehat kejap. Baik, kita dah masuk episod ke 11, 12, 13 tu kan. Kita dah masuk episod ke-13. Kita dah menghabiskan 3 episod sebelum ni kita berbicara tentang historiografi. Ya, betul. Kan? Aku rasa 3 episod yang sebelum ni sangat memberikan suatu dapatan ataupun suatu input yang sangat berguna untuk kita nak gunakan ilmu historiografi itu ke dalam ruang perbincangan kita selepas daripada ni. Supaya analisa kita, penelitian kita kepada perbincangan sejarah menjadi Malaysia ini lebih kritis. Dalam kita melihat sejarah bagaimana Malaysia menjadi Malaysia ini. Jadi, kita kembali semula kepada sejarah kerajaan-kerajaan sebelum Melaka. Jadi, aku tak tahu kerajaan mana yang kau nak mulakan dulu, Koi. Hari ni kita nak mulakan dengan kerajaan mana? Sebelum kita mulakan perbincangan ni Azan, aku kena bagi semacam caveat lah. Caveat ni sebenarnya satu istilah undang-undang yang bermaksud nak menyelamatkan diri lah. Menyelamatkan diri. Maknanya ada kekecualian di dalam perbincangan yang akan aku bagi ni. Kekecualian dia adalah aku bukan expert tentang sejarah masa lampau yang abad-abad pertama, kedua, ketiga apa semua. Sebab bila kita nak bincang pasal sebelum Melaka, maknanya kita ambil kerajaan-kerajaan sebelum Melaka lah. Tapi kerajaan-kerajaan sebelum Melaka ini bukan hanya ada di Semenanjung tetapi juga ada di seluruh Asia Tenggara lah. Jadi, sebelum kau pergi berlanjut, ni menyebabkan aku terfikir satu soalan. Silakan. Kalau kau memberi caveat sebegitu kan, agaknya siapakah tokoh-tokoh tempatan dekat Malaysia ini yang kalau kita sebut pakar dalam zaman klasik, kita sebut sejarah Nusantara ni? Aku rasa kalau dalam konteks kajian-kajian yang lampau yang beratus-ratus tahun dahulu lah, kira abad pertama ke abad kedua ke, aku belum dapat nama siapa sarjana Malaysia yang memang betul-betul expert. Sebab bila kita bincang pasal kerajaan-kerajaan yang lampau yang beratus tahun dahulu ni, dia bukan sahaja melibatkan Malaysia, dia melibatkan seluruh Asia Tenggara dan kemungkinan juga di seluruh dunia lah. Tapi dalam konteks Asia Tenggara ni, aku belum tahulah, belum menemukan. Itu istilah yang lebih tepat. Aku belum menemukan siapa, mungkin kerana itu bukan bidang aku. Jadi bila aku diminta untuk bincangkan tentang kerajaan-kerajaan sebelum Melaka tu yang meliputi Asia Tenggara. Kenapa Asia Tenggara? Sebab ni pada pandangan aku lah, sebab kita terikat. Sebab kerajaan yang aku nak bincangkan ni pun dia ada kaitan juga dengan Malaysia sekarang ni. Barangkali waktu kau study tentang of course lah, bila kau study tentang kerajaan sebelum Melaka ni, ataupun kerajaan Melayu lama ataupun kerajaan klasik ni, Nusantara ni, maknanya kau tidak menemukan mana-mana citation yang dirujuknya adalah sarjana-sarjana tempatan. Ada satu, tapi Indonesia, Syafi. Syafi Kartawirjo ke apa tak, aku dah lupa dah nama dia, tapi daripada Indonesia. Daripada Indonesia. Yang itu tu dia lebih membincangkan kepada subjek tentang Sriwijaya lah. Yang itu aku ada jumpa sebab Sriwijaya di Indonesia sekarang ni. Jadi memang ada sarjana-sarjana Indonesia lah. Tapi kalau dalam konteks Malaysia ni, aku rasa mungkin kita boleh melihat kepada sarjana-sarjana dalam bidang arkeologi.
Sebab dekat UKM ni kita ada macam apa sarjana-sarjana yang memang mahir dan juga pakar dalam arkeologi lah. Bila kita bercakap tentang arkeologi ni, maknanya dia mungkin prasejarah lah. Sebab sebelum kemunculan teks-teks, maknanya kita punya analisa tu bukan berasaskan kepada teks, tapi berasaskan kepada artifak-artifak yang kita jumpai dan kemudian kita cuba petakan, dan daripada pemetaan tu kita membuat satu rumusan lah. Kan? Baik Roy, kita kembali semula kepada perbincangan sebelum Melaka tadi. Di mana kau nak mulakan? Aku macam aku cakap tadi, aku bukan seorang yang mahir ataupun pakar di dalam kajian sejarah yang jauh berabad-abad dahulu. Kan? Jadi aku terpaksa bergantung kepada bacaan-bacaan lah. So salah satu daripada bacaan aku adalah daripada, aku tak tahu macam mana nak pronounce menyebutnya ni, Codes ke? Coedes, The Indianized State of Southeast Asia. Kan? Jadi Codes ni, bila aku tengok tajuk dia, ni mengambil historiografi yang lepas lah. Dalam episod lepas kita bincangkan tentang historiografi. Aku rasa ada problem tentang tajuk ni sendiri, The Indianized State of Southeast Asia. Sebab adakah keseluruhan Southeast Asia ni, Asia Tenggara yang kita kenali sekarang ni, semuanya diindianisasikan? Kan? Itu satu persoalan. Sebab setahu aku lah, kalau sebelah-sebelah macam dekat Filipina tu, aku tak pasti sama ada boleh tak kita menggunakan perkataan The Indianized State of Southeast sebab Asia. Dia rangkumkan semua. Sebab dia rangkumkan semua. Kemudian satu lagi di bahagian utara Vietnam. Bahagian utara Vietnam ni, setahu aku lah daripada pembacaan aku, dia lebih dipengaruhi oleh China daripada India. Kalau di sebelah selatan Vietnam, Cambodia, Thailand, Burma, itu kan. Tapi kalau di sebelah utara Vietnam yang sekarang ni, adakah dia Indianized? Jadi buku ni sebenarnya agak problematik daripada sudut macam mana dia memetakan Southeast Asia. Dia pukul rata Indianisasi Asia Tenggara. Aku rasa itu satu problem. Kemudian satu lagi problem, ini kritik historiografi lah. Kritik historiografi ni, dia menggunakan, aku rasa, lensa Indologi. Indologi apa tu? Indologi jadi mungkin kalau kita tulis sikit Indologi. Ada ruang ke tu? Indologi Indologi kan? Kalau dalam bahasa Inggeris ni Indology lah kan. Kita Melayu kan Indologi. Indologi ni maknanya perspektif yang melihat bahawasanya sesuatu peradaban tu, khususnya di Asia Tenggara ni kan, bermula daripada India. Maknanya dia ada perspektif yang macam tu lah. Perspektif yang macam tu, bahawasanya yang masyarakat peribumi, dia tidak ada dia punya peradaban sendiri sebelum India. Jadi aku rasa benda tu agak problematik lah. Tapi dia ada hujah-hujah dia. Sebab tu yang aku cakap tadi, kebanyakan dia melihat kepada artifak-artifak. Jadi artifak-artifak tu dia tengok ada macam similarity ataupun kesamaan dengan yang di India. Jadi dia membuat satu rumusan bahawasanya negara-negara ataupun wilayah-wilayah di Asia Tenggara sebelum kedatangan India tak bertamadun. Jadi aku rasa itu ada satu problem lah. Kemudian bahasa dan istilah yang digunakan, contohnya macam primitif, itu pun satu problem juga dalam buku ni. Tetapi pada masa yang sama, sebab kita tidak ada dokumen-dokumen penulisan-penulisan tempatan yang aku rasa yang lebih menyeluruh dalam sudut cakap kau data, fakta, kutipan-kutipan daripada dokumen-dokumen lain. Jadi ini boleh dijadikan rujukan lah buku ni. Salah satu rujukan. Tapi rujukan ni kita kena baca dengan mata yang kritis. Kita kena baca dari perspektif historiografi, seperti mana yang kita bincangkan episod yang lepas. Aku teringat waktu mula-mula dulu kita berjumpa lah. Kau ada memperkenalkan satu formula pembacaan against the grain. Against the grain, betul. Maknanya bila kita baca tu, kita baca against the grain. Against the grain ni maknanya kita baca bukan kita terima. Ataupun sekarang ni dengar lah kan, dengar
kalau podcast ataupun kalau YouTube tu dengar dan tengok. Bila dengar dan tengok tu kita mesti dengar dan tengok dengan kritis. Termasuklah kita punya program ni. Betul. Orang kena kritis terhadap kita. Jangan hanya terima apa yang kita cakap. Jadi berbalik kepada persoalan kau tadi, kerajaan mana yang aku nak pilih ni? Kerajaan yang aku pilih ni sebab dalam banyak-banyak buku biasanya dia orang akan menyebut satu kerajaan yang dikatakan yang pertama lah, yang dikatakan yang pertama kerajaan yang diindianisasikan, iaitu Funan. Funan kau Ya. Oh, menarik tu. Maknanya bila membicarakan Coex yang tadi kau sebut tadi tu, the Indianized Betul. State of Southeast Asia, dia pun memulakan perbincangan topik ini dengan Funan. Ya, betul. Banyak lagi kedapatan lain kau Funan? Yang ni salah satu daripada rujukan aku lah. Tapi aku juga ada merujuk, contohnya macam ini satu lagi. Yang ini pun Melaya and its History. Aku beli dekat Kawah Buku juga. Yang ini bab-bab mula dia tu. Mesti baru beli minggu lepas ni. Tu. Bab-bab mula ni, bab-bab mula dia ni memang ada bercakap tentang pasal the Indianized state of Malay Peninsula lah. Dia history of Malaya, dan dia memang ada sebut juga pasal Funan dalam ni. Jadi aku kutip-kutip dekat sini. Tetapi kena ingat yang ini ni terbitan ni tahun 18 something ni ataupun ni lama ni kan. Lama. Yang ini ni satu Winstead, kemudian satu lagi Wilkinson. Yang ni maknanya terbitan dia zaman-zaman penjajahan yang ini. Dan kemudian yang ini pula Coex ni terbitan dia tahun 19 kalau tak silap aku 1964. French edition. Maknanya ni terjemahan dia original dia dalam bahasa Perancis tapi diterjemahkan tahun 1964 kan. Tapi kalau tak silap aku memang di era tahun-tahun tersebut ialah tahun-tahun perbincangan tentang Southeast Asia ni mula digali semua. Betul. Dan muncul banyak scholar kalau sekolah-sekolah yang membicarakan tentang Southeast Asia pada era tersebut lah. Dan kebanyakan scholar-scholar kalau sekiranya tentang Indianized State of Southeast Asia ni, dia ada macam, contohnya macam dia kebanyakannya Perancis lah, macam Paul, aku lupa nama tu, tak tahu macam mana aku nak sebut dalam bahasa Perancis dia. Pelliot, P-E-L-L-I-O-T. Itu pun salah seorang juga. Kemudian satu lagi Wesley Hall. Ini antara pengkaji orientalis lah. Tapi dia punya perspektif pun memang orientalism sikit. Itu sebab ada permasalahan sikit lah di situ. Okey kan, kita balik semula. Kau cakap tadi kau nak mulakan dengan Funan. Apa itu Funan kau? Okey. Perbincangan tentang Funan ni hampir kesemua dapatan-dapatan ataupun data-data ataupun maklumat-maklumat diperolehi melalui catatan-catatan daripada China. Jadi dia punya jalur prosedur untuk sampai ke buku ataupun jurnal, dia bermula daripada orang petik, ambil daripada catatan daripada China. Sebab hanya China saja yang mungkin pada waktu tu yang mempunyai dokumen-dokumen yang lebih menyeluruh tentang ni. Sebab dia yang keluarkan kertas kan. Jadi kertas tu ditemui dan dicipta di China. Jadi tradisi untuk mencatat dokumen-dokumen sejarah ni memang ada di China. Jadi bila kita bercakap tentang dokumen tu dari China, jadi kita kena faham juga bahawasanya catatan-catatan tu kemungkinan dibuat selepas beberapa tahun. Sebab orang, contohnya kan, orang pergi ke satu kerajaan di Asia Tenggara dan kemudian dia balik kan, tu ambil masa kan. Mungkin 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, berbulan-bulan. Kemudian bila sampai dekat sana, dia akan bagi tahu mungkin ataupun dia tulis sendiri, dan dia akan ada pencatat, penyalin. Jadi penyalin ni akan menyalin lah. Menyalin. Jadi salinan tu contohnya macam Funan ni, sebab kita bercakap tentang Funan. Jadi Funan ni muncul di abad yang pertama. Tetapi dia muncul di dalam dokumen di China tu pada abad ketiga. Lebih kurang macam itulah. Dia punya spesifik tahun dia aku tak pasti, tapi dekad jugalah maknanya untuk ada dia catatan yang pertama. Maknanya dijumpai ada perbincangan tentang Funan dalam dokumen
catatan sejarah China tu adalah pada abad ketiga, keempat. Lebih kurang macam itulah. Walaupun Funan ni dikatakan di dalam catatan China tu muncul pada abad yang pertama. Kan? Jadi di sini kita pun kena lebih kritis lah memandangkan Funan tu sendiri dia tidak ada teks yang dijumpai. Teks ni dia boleh jadi dalam bentuk dalam bentuk macam di China tu catatan bertulis ataupun prasasti lah. Tapi itu pun tak ada. Prasasti pun tak ada. Batu bersurat batu bersurat pun tak ada. Dokumen bertulis pun tak ada. Yang ada cuma catatan di China tentang Funan. Dan kemudian salah satu daripada sumber maklumat yang digunakan untuk menganalisa adalah artifak-artifak lah yang dijumpai. Kan? Jadi perbincangan tentang Funan ni pada pandangan aku lah, ini pandangan Azan, dia sebenarnya sangat bersifat spekulatif lah. Spekulatif. Maknanya yang ini satu kerajaan yang dikatakan, aku pun menggunakan istilah dikatakan sebab dikatakan. Aku pun tak tahu betul ataupun tak. Ini dikatakan dikatakan muncul pada lebih kurang abad pertama lah. Abad pertama, dan kemunculannya itu adalah berdasarkan kepada cerita yang dikutip oleh pedagang-pedagang, pengembara-pengembara ataupun macam ambasador lah, duta daripada China yang datang ke situ dan dia jumpa dan kemudian raja dia menceritakan dan kemudian dia bawa benda tu untuk catatan lah. Dan ini menunjukkan bahawasanya dia bersifat agak spekulatif lah. Sebab kita bila satu orang tu terima, orang tu mesti mentafsirkan. Kemudian satu lagi persoalan bahasa. Betul. Bahasa apa yang digunakan pada waktu orang daripada China datang untuk bercakap dengan Raja Funan. Kemudian ada tak kehilangan makna di dalam penterjemahan tu. Kemudian nak bawa balik dekat China. Dan kemudian Kodesh ni pada tahun 1964 tu berapa ribu tahun yang dia kutip tu. Jadi dia punya sanad dia tu ataupun dia punya susur galur informasi dia tu adalah sesuatu yang agak kabur. Kabur dan pada masa yang sama bersifat spekulatif. Banyak andaian. Tetapi tidak semestinya kita terus tolak lah. Yang mana andaian-andaian yang munasabah boleh saja diterima. Betul. Tetapi kita perlu faham sejarah yang melibatkan suatu peristiwa, suatu kerajaan yang beratus tahun dahulu, beribu tahun dahulu, dia punya unsur-unsur spekulatif tu ataupun unsur andaian tu dia sangat tinggi lah. Kan? Jadi ini adalah antara permasalahan bila kita nak bincang pasal Funan. Sebab tu nanti bila kita start bincang tentang Funan ni, kau akan melihat ada banyak tafsiran-tafsiran yang berbagai-bagai. Kan? Jadi itu mungkin permulaan lah untuk perbincangan tentang Funan ni sebelum kita go deep ataupun pergi dengan lebih mendalam tentang kerajaan Funan. Aku bila kau cerita pasal Funan kan, dia menyebabkan aku terfikir jauh betul kita nak sampai kepada Malaysia. Kita nak bincangkan pasal Malaysia. Sebab kau tengok kau buat kau cakap tadi dalam 1960-an dan kau cakap Funan itu muncul pada abad pertama. Lebih kurang 17 ke 18 dekad lah. Dekad. Bukan dekad. Ini melibatkan ratusan ribuan tahun. Betul kan? Ribuan tahun. 1800 ke 1900 tahun baru ia dicatat semula untuk pengkajian yang lebih mendalam atau lebih tersusun. Dalam khususnya oleh sarjana-sarjana Eropah. Sarjana-sarjana Eropah. Jadi sudahlah begitu, kemudian kita nak sampai pula kepada menjadi Malaysia itu kepada Malaysia atau menjadi Malaysia lebih tapi aku kena bagi tahu lah kenapa menjadi Malaysia ni mengambil jalan yang jauh. Kan? Mengambil jalan yang jauh maknanya kita pergi kepada kerajaan-kerajaan yang lama di luar pula negara bangsa Malaysia ni, sebab daripada pembacaan aku melihat bahawa kita ada keterikatan antara satu sama lain. Walaupun sekarang ini kita dibatasi oleh sempadan geografi negara bangsa. Tetapi
hakikatnya kalau daripada dulu lagi kita terikat antara satu sama lain, dan Funan ni nanti kita tengok macam mana dia punya kesan dia terhadap Malaysia, sebab ada dia itu punya kita kaitan akan bincangkan dalam episod yang akan datang. Okay, alright. Buat para pendengar dan penonton di luar sana, mudah-mudahan episod yang kali ini kita membicarakan tentang Funan belum lagi berakhir kerana kita akan sambung lagi dalam episod yang minggu hadapan. Kita jumpa lagi. Layari www.kawahbuku.com untuk mendapatkan buku-buku menarik dan juga terbaik pilihan anda. Kita jumpa minggu depan. Terima kasih, Roy. Okay.